Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakyat-rakyat YouTube. Okey, hari ni aku nak buat satu tutorial ataupun aku nak ajar korang aku nak ajar korang beberapa tips yang korang boleh gunakan untuk menjimatkan penggunaan bateri pada jam smartwatch korang lah. So, sebab apa aku nak buat benda ni? Sebab aku selalu tengok dekat dalam grup community, dalam grup YouTube, terlalu banyak yang asyik tanya, kenapa jam saya bateri cepat habis? Kenapa jam saya sekali pakai 1 jam, 2 jam, sehari jam, bukan sehari jam, sehari guna dah habis bateri. So, hari ni aku nak ajar korang bagaimana cara untuk troubleshoot dan cara untuk memastikan korang tak membazir bateri jam smartwatch korang lah. Tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. Tengok intro dulu guys. Okay guys, untuk tips yang pertama, korang kena sentiasa pastikan operating system jam smartwatch korang sentiasa update tau. Sebab biasanya kalau korang guna jam, lepas tu lama tak update, dia akan ada error pada sistem. Antara yang error dia adalah bacaan bateri, lepas tu GPS problem. So benda ni memang sentiasa korang kena update lah. Lepas tu lagi satu, aku nak ajar korang sentiasa rajinkan diri korang untuk update jam smartwatch korang punya operating system menggunakan komputer lah. Maksud aku, korang guna kabel. Sebab apa? Dengan menggunakan Garmin Express punya apps tu, dia lagi senang korang nak tahu yang jam korang ni dah update ke belum. So dekat sini sedikit sebanyak memang dapat membantu korang lah. Okay guys, untuk tips yang seterusnya, kita pergi kepada setting jam smartwatch korang lah. So dekat sini korang pergi pada sensor punya setting. Dekat sensor punya setting tu korang pilih sensor SPO2 ataupun pulse ox sensor. So dekat sini korang boleh disablekan sahaja. Tapi kalau korang jenis yang nak pantau korang punya tidur, ataupun korang jenis nak pantau SPO2 korang ketika korang tidur, korang boleh aktifkan during sleep sahaja. Maksud aku, korang boleh aktifkan ketika korang tidur sahaja. Sebab apa? Bagi aku sendirilah, pendapat aku sendiri, aku rasa sensor SPO2 ni dia tak perlu untuk diaktifkan setiap masa 24 jam. Korang cuma perlu aktifkan bila perlu sahaja. Tapi kalau korang jenis yang nak pantau sleep monitoring, korang memang wajib kena buka waktu korang tidur lah. So korang setting benda tu, cuma aktifkan dia pada waktu tidur sahaja. Cara untuk tahu sensor tu hidup ke tak, korang tengok pada belakang jam korang. Kalau lampu merah hidup, itu bermaksud sensor korang dah aktif lah. Tapi kalau tak ada lampu merah, dia cuma keluar lampu hijau je, itu bermaksud tak aktif. So dekat sini, sebab apa aku bagi tahu cara ni? Sebab kalau korang aktifkan SPO2 sensor ni punya penggunaan setiap masa, dia akan makan bateri korang agak banyak jugalah. So contoh kalau macam Venu, Forerunner, so dia mungkin akan menyingkatkan lagi jangka hayat bateri jam korang. Kalau biasa korang boleh pakai 6 hingga 7 hari, dengan hidupkan sensor SPO2 ni, jangka hayat jam korang mungkin akan jadi setengah. Mungkin dia akan bertahan selama 3 hingga ke 4 hari sahaja. Sebab sensor ni memang telan banyak bateri jugalah guys. Untuk tips yang seterusnya, kita pergi juga pada bahagian setting jam smartwatch korang. Tapi kali ni korang pergi pada setting smart notification. Dekat setting smart notification ni, dia terbahagi kepada 3. Satu adalah korang boleh pilih disable. Satu lagi korang boleh pilih text dan call. Dan lagi satu korang boleh pilih call only. So maksud dia,
kalau text and call ni korang akan receive notification, notifikasi dalam bahasa Melayu, masuk dekat dalam jam korang. Dia akan alert lah. Tapi kalau call saja, dia akan bagi notifikasi bila ada panggilan sahaja. Kalau call and text ni, ada panggilan pun dia bagi notification, ada text pun dia akan bagi notification. Jadi dekat sini tips yang aku nak sampaikan pada korang, kalau korang rasa benda ni tak penting, korang disablekan semua. Ataupun korang aktifkan call only. Sebab apa aku cakap benda ni? Sebab kalau korang aktifkan call dan text, contohlah kalau korang ada group yang jenis kaki spam, yang kaki suka hantar video 3GP ke, hantar stiker tak apa-apa, hantar gambar bukan-bukan kan, korang memang rugilah dekat situ. Sebab apa? Bateri jam korang memang akan cepat gila habis. Sebab lagi banyak teks masuk, lagi banyaklah notification yang jam ni akan keluarkan. Jadi bila banyak notification keluar, jam ni akan sentiasa vibrate dan dia sentiasa bekerja. So bila jam sentiasa bekerja, bateri pun sentiasa habis. Maksud aku, bateri pun akan sentiasa menurun. Lagi banyak masuk, lagi cepatlah turun. Tapi secara personally lah, aku rasa aktifkan setting call sahaja pun dah cukup dah. Sebab bagi aku, kalau korang ada kecemasan sekalipun, orang tu akan call je, dia tak akan text. Contohlah accident ke apa, takkanlah nak text kan, nak minta pertolongan, mesti dia terus direct call je kan. So fikir logik lah. Aku harap tips yang aku nak sampaikan ni korang faham lah. Kalau korang faham, ini macam okay. Okay guys, untuk tips yang seterusnya, kita pergi pada bahagian setting juga, tapi korang pergi pada bahagian sistem. Dekat bahagian sistem tu, korang boleh pilih bahagian backlight. Dekat backlight tu, korang kena check dia punya gesture dan tahap brightness jam korang lah. Dekat sini aku nak bagi tahu, sebab dua benda ni memang berkait rapat lah. Backlight punya brightness dengan gesture. Gesture ni dia bermaksud bila korang gerak aja, jam korang akan menyala, auto menyala. So dekat sini kalau korang rasa benda tu tak penting, korang boleh disablekan je. Ada setengah jam dia boleh pilih dia punya sensitivity. Korang boleh aktifkan tahap sensitivity gesture tu pada tahap maksimum, medium ataupun low. Kalau korang nak aktifkan gesture ni, aku rasa korang just aktifkan dia pada tahap paling rendah pun dah cukup dah. Tak perlu korang aktifkan pada tahap paling tinggi. Sebab kalau pada tahap yang paling tinggi tu, contoh korang gerak macam ni sikit je, dia dah menyala dah. So kadang-kadang annoying juga kalau korang tengah tidur kan, nak pakai jam kan, gerak sikit dah menyala. Kalau dapat pula jam yang jenis AMOLED ke, dia punya skrin yang cerah tu, memang pedih mata nak tengok. So bagi aku, tak perlulah untuk korang aktifkan. Lepas tu dekat bahagian brightness pula, korang boleh pilih. So kalau korang rasa nak lagi jimat bateri, korang letak sajalah pada kadar 20%. Tapi kalau korang rasa tak nak jimat sangat, korang aktifkanlah pada tahap maksimum. Kot-kot lah jenis yang suka tengok benda yang cerah-cerah ni kan. Dekat situ korang aktifkanlah. Tapi korang kena ingat tau, benda ni walaupun kecil je, tapi dia akan bagi impact juga pada bateri jam korang lah. So lagi banyak benda ni menyala, lagi cepat jugalah. Bukan cepat lah, maksud aku lagi banyak jugalah bateri akan drain. Maksudnya bateri akan menurun lah, tahap bateri tu. So dekat sini korang kena ingat lah, kalau rasa benda tu tak penting, tak payah pakai. Kalau rasa benda ni macam korang suka jalan waktu malam ke, nak acah-acah sikit, nak tunjuk dekat orang, bolehlah korang aktifkan.
Okay guys, untuk tips yang seterusnya ni, aku nak tujukan pada golongan-golongan yang baru belajar nak pakai jam Garmin lah. So dekat sini aku nak bagi tahu korang, kalau korang buka aktiviti ataupun buka aplikasi sukan tu, korang kena pastikan yang korang dah tutup aplikasi tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan kes yang aku tengok sekarang ni, diorang ni panik. Diorang buka aktiviti sukan, lepas tu diorang lupa nak tutup. So esok diorang tengok bateri jam diorang dah habis ataupun dah tinggal sikit. Lepas tu diorang panik, lepas tu terus pergi hantar servis. Dekat sini sebenarnya aku nak ingatkan korang, korang kena sentiasa ingat, bila korang aktifkan mode sukan tu, secara automatik GPS akan terbuka. So bila GPS terbuka, contoh kalau macam jam Venu, korang kena tengoklah berapa jam dia boleh bertahan kalau korang buka GPS. So selama berapa jam tu jugalah bateri tu akan mampu bertahan. Contoh kalau 10 jam, contoh kalau korang buka daripada pagi, lepas tu lepas korang buat sukan tu korang lupa nak tutup kan, korang biar je, lantak je, enjut je sampai ke petang kan. Lepas tu tiba-tiba korang tengok bateri habis. Padahal korang lupa nak tutup aplikasi sukan tu. So dekat sini aku nak ingatkan jugalah, benda ni kira tips lah kot. Aku nak ingatkan korang, korang kena sentiasa ingat dekat kepala korang ni, kalau korang buat aktiviti sukan, sentiasa ingat yang korang dah start record sukan tu. So korang kena tahu bila masa untuk stop. Maksud dia masa untuk stop tu bila korang dah siap buat sukan tu lah. So ingat, korang jangan lupa. Sebab bila korang lupa, dekat sini memang sentiasa berlaku lah. Lepas tu korang panik, kata bateri jam ni cepat habis. Rupanya korang sendiri yang buka aktiviti sukan tu lupa nak tutup. Lepas tu bateri esok tu korang lupa nak tutup seharian lah. Contoh kalau korang lupa nak tutup seharian, petang korang berlari kan, lepas tu bawa tidur terus. So esok korang tengok, bateri jam aku dah nak habis lah. Alamak, problem. Korang rasa benda tu problem, tapi sebenarnya benda tu datang daripada diri korang sendiri. Sebab apa? Sebab korang lupa nak tutup aplikasi sukan tu. So benda ni memang sentiasa berlaku. So aku harap korang sentiasa ingat lah, especially pada golongan yang baru belajar untuk pakai jam sukan, jam smartwatch lah. Dekat sini memang sedikit sebanyak akan membantu korang lah. Sebab apa? Sebab sayang kalau korang rasa jam tu rosak ke problem bateri kan, korang pergi hantar servis, lepas tu 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru dapat jam balik, padahal jam tu tak ada apa-apa pun. So dekat sini memang rugi lah. Sebab rugi apa? Rugi sebab korang tak dapat pakai jam tu selama sebulan. So dekat sini sebelum jadi apa-apa, korang troubleshoot dulu. Okay, kat sini aku harap korang faham lah. Aku bukan bias sebenarnya, tapi aku nak bagi tahu korang benda yang sentiasa berlaku pada user baru Garmin. Bukan dekat orang lah, dekat bapa aku sendiri pun benda ni berlaku. Jadi kat sini sedikit sebanyak korang yang paling penting jangan panik. Okay? Okay, untuk tips yang terakhir ni, dia bukan tips untuk meminimalkan kadar penggunaan bateri, tapi tips untuk menjaga jangka hayat bateri korang lah. So dekat sini aku nak nasihatkan korang, tak kisahlah siapa-siapa pun, kalau boleh jangan biasakan diri untuk terlalu kerap mengecas jam pintar korang lah. Maksudnya kalau bateri baru tinggal 80%, korang dah charge. Bateri tinggal 50%, korang dah charge. So kalau boleh, korang charge bila betul-betul bateri tu dah nak habis. Janganlah bateri adalah banyak lagi, ada 80% lagi, korang dah pergi charge. Sebab apa? Sebab mana-mana bateri pun kalau terlalu kerap korang charge, dia akan memendekkan jangka hayat bateri tersebut lah. So tak kisahlah apa-apa benda sekalipun, phone ke, bateri kereta ke, bateri remote TV ke, semua benda kalau korang terlalu kerap charge, memang lambat laun bateri tu akan cepat kong. Okay guys, itu saja tip
yang aku nak sampaikan pada minggu ini. So, sekiranya korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh tinggalkan komen pada ruangan komen yang ada kat bawah ni lah. Jangan segan silu. Kalau korang rasa nak tanya apa-apa, korang just tanya je. Bila ada masa free, aku akan sentiasa balas. Cuma kalau aku busy tu mungkin lambat sikit lah aku nak balas. So dekat sini aku harap korang jangan lupa tekan butang subscribe. Kalau video ni membantu, jangan lupa juga tekan butang like. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.